Sebenarnya hari ini kita panggil untuk menyatakan kita punya hasrat, ya, hasrat yang sebenarnya lebih pada hasrat lah, rancangan kita untuk ke hadapan untuk membuat macam survey tinjauan ni. Pasal kita hari ini kadang-kadang kita bercakap saja je. Jadi kita dah bincang, kita sudah tiba masanya untuk kita buat survey input daripada rakyat dan mungkin daripada industri berkaitan dengan keadaan yang kita hadapi hari ini, di mana kalau kita tengok banyak perkara yang tak menjadi, banyak perkara yang dilakukan tidak mengikut KPI ke. Kalau ikut KPI pun kalau dah tak jadi, diam saja. Jadi maknanya kita tengok accountability agensi atau kementerian macam tak payah buat apa pun. Kalau orang tanya, kalau perlu jawab, kadang-kadang jawab pun tak betul. Lepas tu lepas tak ada apa-apa. Sekarang ni masa accountability macam tidak ada, ya, di dalam masyarakat kita. Jadi kita nak dapatkan maklumat survey ini di kalangan masyarakat kita untuk meninjau apa sebenarnya pandangan rakyat dan keresahan rakyat yang perlu dibongkarkan. Macam kita tengok baru-baru ni kes macam-macam lah, kes ayam lah, kes daging lah, kes scam lah, ya, macam-macam keadaannya yang kita tengok perlu mendapat maklumat melalui survey on the ground ini, ya. Jadi kita akan buat survey ini. Contohnya kita nak tahu kepuasan hati rakyat, komen-komen rakyat yang dibawa ke hadapan, biar pak-pak menteri semua tengok dan buat sesuatu lah. Jadi ini akan jadi bahan hard copy lah, insya-Allah, dengan responden-responden yang kita rasa dapat atau mungkin dapat merubah keadaan kita hari inilah. Ya, kita perlu dedahkan, bukan untuk tujuan negatif. Ini adalah tujuan positif untuk kita buat sesuatu perubahan demi masyarakat kita lah. Contohnya, ya, contoh sajalah cerita kan. Tengok yang baru ni, yang ada cerita yang 23 juta maklumat rakyat Malaysia nak dijual di dalam dia panggil tak, dia nak dijual keluar lah di dalam komputer. Apa itu komputer yang jenis iyalah, tapi yang dipanggil yang kat belakang ni, yang dark apa dia panggil, dark web. Jadi macam mana benda ini boleh terjadi dan apa implikasi dia, apa yang rakyat nak buat. Macam ni satu lagi contohnya kita dengar macam-macam kan. Mungkin berkaitan dengan akhir zaman. Itu mungkin tak tahu bila, tapi yang tentunya yang kita takut adalah cabaran makanan yang tak ada ni, dengan perang, dengan apa nak jadi. Contohnya kita nak buat apa ni rakyat Malaysia ni. Mungkin survey pun cuba dapatkan input, mungkin input daripada rakyat, dan input daripada rakyat itu nak kita sampai kepada pihak kerajaan lah, untuk mereka melakukan tindakan. Kalau tidak, esok kita makan kulit pokok aja. Kita tak nak benda itu terjadi. Jadi benda-benda seperti ini adalah benda-benda yang kita khawatiri. Kita dengar macam-macam cerita. Jadi biarlah kita buat survey, kita tengok, dan kita mungkin cadangkan langkah seterusnya untuk melindungi diri kita. Jadi itulah lebih kurang yang kita nak maklumkan kepada masyarakat, maklum kepada kawan-kawan kita di sana, supaya supaya bersama kita. Anggaplah ini satu usaha bersama untuk kita membantu atau membela diri kita. Dan kita akan gunakan platform di PPRM, Facebook kita, untuk bertanya, untuk mendapatkan input yang kita fikir perlulah. Jadi lebih kurang kita ada nak cakap apa lagi? Apa ni? Okey.
Ada apa-apa nak tanya? Dan sebenarnya kita buat survey ni pun tak berapa pandai. Yang pandai ni yang sebelah saya ni. Jadi biar dia lagi nak tanya, boleh tanya dia. Jadi kita assign apa yang kita nak, dan mereka akan buat apa yang perlu lah. Okay, koresponden untuk survey itu siapa koresponden survey itu? Kita akan, ini yang kita akan duduk sekali untuk finalize. Pasal kita tidak dapat finalize the various fakta. Cuma kita nak dalam masa terdekat ini kita akan keluarkan di Facebook kita, supaya orang boleh mungkin komen sikit, mungkin apa you nak boleh buat ambil survey tu akan buat secara online. Jadi target kita adalah pengguna Islam lah. Jadi dekat situ kita akan dapat, bila survey tu akan berlangsung selama mungkin seminggu, mungkin lebih. Dan at the end of the survey mungkin kita akan dapat jumlah pendapat pengguna di Malaysia lah. Ya, insyaAllah kalau online ni dia cepat sikit. Cepat sikit lah. Kalau nak pergi on the ground boleh mati tu. Bagaimana dengan COVID apa semua kan. So kita buat semuanya secara dalam talian lah. Jadi nanti survey ni akan di-upload secara online dalam laman web. Kita ada buat microsite. So nanti orang boleh klik and then boleh jawab soalan-soalan. Soalan dia simple saja, tak berat je. Dia ada soalan dia and then jawapan yes, no. Itu saja. Dan mungkin bagi yang komen, nak komen boleh kata setengah. Bila bermula? Mungkin sehari dua lagi. Mungkin hari ni, mungkin insyaAllah, ataupun esok. Dia dah siap dah. Sebelum kita nak after press conference, kita akan live kan di sini. Tapi nak minta tolong lah kawan-kawan, pasal ini untuk menzahirkan apa yang mungkin tidak terdedah kan. Jadi bila ini orang boleh tulis, kita bagi tulis, nak tulis apa benda pun tulis lah. Boleh juga kita promote galakkan rakyat Malaysia Islam. Tapi dia orang TikTok 30 second. Mungkin juga kita mungkin boleh kita letak kat situ, siapa-siapa yang nak boleh. Okey, boleh juga kita. Boleh. Benda ni tidak ada di keadaan yang terlalu serius, secret. Tak ada. Kita nak open ini, kata nak kaedah yang mudah, yang sebenarnya bukan juga nak mengata atau menuduh. Cuma kita nak unearth benda yang kita tak tahu sekarang ini kan. Awareness, to create that awareness untuk kita betulkan diri kita. Pasal banyak sangat masalah ni. Terlalu banyak masalah kita hari ini yang dihadapi, yang kita tengok macam dah tak boleh nak buat apa dah. Macam yang tak boleh buat apa. Contohnya isu bank pun luar biasa sebenarnya. Saya ini saja ni mungkin tak ada dalam cerita, saya nak share. Ada kawan saya baru ni, in fact Biras saya dululah ya. Dia masuk 2.1 million dalam satu akaun. I tak nak cerita mana, tapi yang terbesar, antara terbesar, tiba-tiba dia check duit tak ada, zero. Lepas tu bayangkan 20.1 juta ni baik, boleh zero. Dia pergi check, dia kata we don't have record. Disappear. Tapi nasib baik dia ni very careful. Dia tiap-tiap bulan rupanya dia ambil statement. Dan dia pergi ke kaunter orang tu cop, pasal dia tak ada kerja lain, dia jaga duit dia je. Cop, baru dia pergi. Lepas tu dia pergi jumpa, dia kata I give you 12 hours, you don't return ini, dia nak viral. Kalau viral, dia ingat kerjaan pun collapse. Terus tak masuk akal. Ini betul, ini bukan cerita main-main. Pasal ini direct dengan kita kan, bukan bahawa hearsay, tak ada hearsay ni betul. Jadi benda ni boleh terjadi. Cuba bayangkan macam mana perkara seperti ini boleh terjadi dalam keadaan kita hari ini. Ini yang 2.1 million yang dia jaga, yang dia ada cop. Yang lain, siapa di sini ada statement? Saya nak tanya. Saya boleh jaminlah 99% tak ada. Kita tak simpan lah. Mana kita ada simpan? Habis siapa nak tanggungjawab? Ini benda yang cukup kita takut. Mana dia orang pun boleh deny je.
Kalaulah okeylah you nak, kalau dia pun cakap, dia kata kalau tidak mungkinlah dia ambil je statement, tapi kalau tak cop dia boleh deny juga. Jadi yang kita pelik juga, macam mana duit tu boleh balik selepas isu ni. Dia kata technical glitch. Boleh ke technical glitch ni duit you hilang langsung? Oh, ini bukan main-main. Ini yang kita takut dia terjadi. Ya, bukan bank. Lagi dahsyat ni yang antara terbesar lah. Cuba bayangkan macam mana boleh terjadi. Kalau dia meninggal, waris dia nak. Dah hancur. Lagi tak ada benda. Dan ini terlalu dahsyat. Dan benda ini bukan benda main-main. Yang kita pick up dia benda-benda yang apa ni, yang kita tidak tak ada reka bukan reka cerita lah ni. Jadi ada banyak bank-bank besar ni, ada yang duit telah hilang, ada yang bertambah, ada yang kurang. Jadi takkanlah 2-3 tahun bank tak buat reconciliation statement. Jadi banyak sangat. Jadi kita pun menjadi macam huru-hara.